ialah dalam akad hutang. Muka surat 15 iaitu perkataan ilah, itu sebelum masuk riba hutang. Itu yang terakhir yang tak sempat kita habiskan sebelum daripada ni, iaitu perkataan ilah itu maknanya sebab. Perkataan ilah itu maknanya sebab. Di sini sebab itu dua. Pertamanya emas dan perak, keduanya makanan seperti gandum, kurma dan lain-lainnya. Yang ni yang tak sempat kita sebut sebelum daripada ni, iaitu riba di dalam jual beli yang kita pernah sebut di panjang lebar tuan-tuan. Yang detailnya ialah riba dan jual beli. Ataupun riba hutang dia simple saja. Tapi walaupun simple, kena tahu. Kadang-kadang kita hantar tak kena tuan-tuan. Kalau kita tak tahu dia punya info dia, kita pegang riba hutang ni tak kena dengan syarat yang telah diperuntukkan dalam mazhab kita. Kadang kita kata riba. Mazhab kita tak riba pun. Mazhab Hanafi riba, Maliki riba. Tapi kita pegang umum. Itu bahaya. Kita kena ambil tahu, kena belajar dia punya panduan secara betul. Baik, sebelum kita nak masuk riba hutang, kita settlekan info berkaitan dengan riba dalam jual beli yang dia nak jelas kepada kita berkaitan dengan item ribawi. Ini kesimpulan sahaja. Kita dah sebut sudah daripada ni. Dari sudut struktur tajuk riba ni perempuan dalam jual beli, bukan riba hutang. Riba dalam jual beli ni kita kena tahu pembahagian riba. Itu tajuk pertama. Kita kena tahu dulu riba ni ada berapa. Baru kita nak boleh spesifik. Dalam jual beli ni ada berapa riba, hutang ada berapa riba. Jadi secara umumnya tuan-tuan, riba ni ada 3 dalam jual beli dan 1 di dalam hutang. Riba berlaku 2 tempat sahaja, iaitu berlaku dalam sistem jual beli, tukar menukar, dan yang kedua dia berlaku di dalam akad hutang piutang. Dia tak berlaku dalam akad pinjam. Dia tak berlaku di dalam akad-akad yang lain, sewa dan sebagainya. Dia hanya berlaku pada 2 tempat. Jadi riba dalam jual beli ini ada 3. Pertama yang telah kita bincang, nama dia adalah riba al-fadli, riba dengan sebab tak sama, pertukaran barang dengan barang yang tak sama. Yang kedua ialah riba nasab. Yang kedua riyadi dulu. Yang kedua riba riyadi, riba dengan sebab berlakunya penyerahan, delay penyerahan barang. Dan yang ketiganya riba nasab, iaitu riba dengan sebab menyebut perkata hutang dalam lafaz ijab dan qabul. Baik. Yang kedua, seperti yang kedua, kena tahu, nak hukumkan transaksi riba tu kena tahu item ribawi. Bukan semua benda berlaku riba. Jadi item ribawi ni hanya ada 2. Pertamanya emas dan perak, tukar emas dengan emas, tukar perak dengan perak, berlaku riba. Dan yang keduanya ialah mat'um ataupun ta'mun, makanan. Makanan juga item ribawi. 2 ni sahaja. Dalam mazhab kita, ataupun dalam mazhab Hanafi, duit. Maliki, duit termasuk item ribawi. Tukar duit dengan duit kena follow dia punya peraturan supaya tak berlaku riba, sama ada riba al-fadli ataupun riba al-yadi. Itu mazhab kita ada 2 sahaja. Baik, yang ketiga kita telah bincang bahawa untuk memudahkan praktis riba, nak nampak betul-betul kena tahu formula. Yang kita dah bincang 2 formula. Baik, settle. Kesimpulan dia nak beritahu kepada kita item ribawi ni ada 2. Perkataan ilah ini, item itu makna ilah itu sebab ataupun item barang. Di sini sebab itu 2. Pertamanya emas dan perak, keduanya makanan. Contoh makanan seperti gandum, kurma dan lain-lain. Apa saja makanan, cuma kurma gandum contoh saja. Maka emas dengan emas dipanggil satu item. Ini formula telah kita bincang dah. Kita jangan baca je malam ni. Perak dengan perak satu jenis item. Satu item dipanggil satu sebab ataupun sebab yang sama, item yang sama, jenis yang sama. Emas dan perak dipanggil lain jenis tapi satu item. Item yang sama iaitu emas dan perak tapi dia lain jenis. Emas lain, perak lain. Beras dengan beras satu jenis dan satu item.
Beras dengan gandum lain jenis, satu item. Item apa? Beras ni makanan, gandum pun makanan, item makanan, tapi jenis berbeza. Item tu makanan tapi jenis berbeza. Yang ni gandum, ini beras. Kita dah bincang, kalau tukar gandum dengan gandum, boleh tak sama, cuma tak boleh delay. Gandum dengan gandum tak boleh delay. Gandum dengan emas, gandum dengan beras tak boleh delay. Tapi tak sama tak apa. Kenapa tak boleh delay? Kerana berlaku riba yadi. Itu riba dengan sebab tak dibenarkan oleh syarak untuk mentakhir. Tak dibenarkan. Takhirul qabdi atau ahadihimah. Iaitu mendelaykan kedua-dua ataupun salah satu daripada dua barang tersebut. Ini memang apa ni pun syarak telah peruntukkan jenis-jenis barang yang tidak dibenarkan tukar. Kalau tak sama jenis, dan ada jenis barang yang tidak dibenarkan tukar, kalaulah sama item tapi jenis berbeza, boleh tukar tapi tak boleh delay. Itu dia punya peraturan yang telah ditetapkan. Beras dengan gandum sama. Beras dengan beras dengan gandum, lain jenis satu item. Emas dengan beras, lain jenis dan lain item. Ini emas dengan beras ni tak menjadi isu apa pun, boleh ditukar. Kenapa? Kerana dia tak termasuk dalam perbincangan riba. Sebab dia lain jenis dan lain item. Emas dengan beras. Dulu kan jual beli emas itu mata wang utama dia. Mata wang utama dia emas, apa dia panggil dinar dan juga dirham. Fulus ni baru sahaja. Zaman Saidina Umar dah mula ada fulus. Zaman Nabi tidak ada lagi. Tidak ada lagi duit kertas, tidak ada lagi duit tembaga. Hanya mata wang zaman Nabi dua je, dinar dan dirham. Zaman sahabat mula ada. Mula nak timbul, duit kertas tak ada lagi. Mula timbul duit tembaga. Zaman iman 4 itu, tu zaman orang panggil perkembangan sistem ekonomi, mula lahirnya mata wang kertas dan juga mata wang tembaga. Zaman iman Syafi'i dah ada. Perak dengan beras, lain jenis dan lain ilah, tak menjadi isu. Baik, settle. Kita nak masuk tajuk baru tuan-puan, iaitu berkaitan dengan riba hutang. Riba hutang ini dia berlaku dalam akad hutang, bukan akad jual beli hutang, dia beza. Jual beli hutang lain, hutang lain. Jual beli hutang yang berlaku riba, dia kena ada item dia. Emas dengan emas, tak boleh jual beli hutang. Emas dengan emas, bukan emas dengan duit. Emas dengan emas. Nak tukar emas dengan emas kena sama, tak boleh delay, tak boleh berhutang. Kalau emas dengan emas. Tapi kalau emas dengan duit, dia boleh berhutang. Kenapa? Kerana emas tu satu item ribawi. Tapi dia tak sama. Dia nak kena sama-sama item. Emas dengan emas. Kalau satu je item ribawi, tapi pihak satu lagi tak, bukan item ribawi, dia lain. Tak berlaku riba. Itu dia panggil, kalau satu item, dua jenis ataupun berbeza jenis, itu berlaku riba juga. Tapi kalau emas, ada satu je item, belah satu lagi tak, bukan item ribawi, maka tak bincang. Maksudnya tak berlaku mana-mana riba. Boleh ditukar. Melainkan mazhab Hanafi ataupun Maliki, duit itu termasuk item ribawi, emas juga item ribawi. Tukar tak sama, okey, tapi jangan delay dalam mazhab, jangan delay dalam majlis akad, dan jangan menggunakan lafaz hutang, iaitu jual beli hutang. Kenapa? Kerana kalau satu item, atau panggil apa, item dua-dua tu ada item ribawi, cuma jenis berbeza, satu emas, satu duit, maka dia ada dua syarat yang kena follow supaya nak elak daripada dua jenis riba. Pertamanya syarat jangan delay, kena kedua-dua serah dalam majlis akad. Dia kan dalam bahasa ekonomi sekarang dia panggil kena law ni. Law ni tu maknanya tak boleh delay, tak boleh tangguh, kena segera. Tapi masalah lain, kita kadang-kadang ni tuan-puan, oleh kerana ekonomi kontemporari ataupun ekonomi moden hari ini dimonopoli oleh dua mazhab dunia, bukan negara kita saja, dunia dimonopoli oleh mazhab Hanafi dan Maliki, dan kita di Malaysia, Nusantara, majoriti orang bermazhab Syafi'i.
Walaupun mazhab kita Syafi'i, tapi dalam ekonomi mereka banyak bertaklid mazhab Maliki dan Hanafi tanpa orang panggil apa? Tanpa beritahu kepada kita secara detail. Seolah-olah kita orang biasa ni tahu. Di kalangan orang-orang yang sarjana dia tahulah apa nama ni, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hanafi. Tapi peringkat bawahan kita pengguna ni tuan-tuan, kita just kata boleh, okey, tapi kita tak tahu okey tu mazhab mana. Mazhab Syafi'i dia tak berlaku riba sekiranya jual beli emas dengan duit. Walaupun delay, walaupun berhutang, jual beli hutang, tak berlaku riba. Itu orang duk confuse tu. Ramai duk tanya, Ustaz, kami ni nak beli emas tapi berhutang. Bukan tak boleh. Ya, tak boleh. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Kenapa? Kerana duit di sisi mereka itulah item ribawi. Dan pandangan mazhab kita juga tuan-tuan, kalau ada orang yang panggil berkeras. Dia kata, duit ini mazhab kita pun sama. Ya, betul. Sebahagian mazhab kita, sebahagian mazhab Imam Syafi'i juga mengatakan duit itu item ribawi. Tetapi kita tak boleh paksa orang supaya bertaklid mazhab lain. Dan tak boleh paksa orang supaya mengikut pandangan sebahagian. Tak boleh. Ikutlah dia lah. Dia mazhab Syafi'i, dia nak pegang pada qaul yang kuat yang mengatakan duit tak termasuk item ribawi. Jadi kita tuan-puan boleh pegang mazhab Syafi'i yang kuatnya ialah antara kitab yang saya pernah sebut, Iqna'un Nufus. Itu kitab yang ditulis oleh Imam Khatib, seorang imam besar mazhab Syafi'i di Mekah ketika itu. Dia merupakan imam lantikan. Mekah ketika itu mempunyai 4 mazhab dan ada 4 imam-imam. Setiap waktu ada 4 penjuru itu diimamkan oleh mazhab masing-masing. Tak berlaku perpecahan mazhab. Tak ada siapa pun klaim berlaku perpecahan kerana ada 4 penjuru imam berbeza. Tak ada siapa pun kata tuan-tuan. Kalau berlaku hari ni tuan-tuan, habis viral. Kalau hari ni lah di Mekah tu ataupun di Madinah sekali ni, di Mekah apa? Kaabah tu kan ada 4 imam. Sekarang ni ada 1 imam je. Tak kisahlah imam tu Hanafi ke Maliki, orang semua orang follow. Tapi dulunya ada 4 imam. Mazhab masing-masing cari pilih imam mana, penjuru mana imam dia. Syafi'i cari penjuru Syafi'i, ada imam. Salah seorang imam yang masyhur ialah Imam Ahmad Khatib. Dia merupakan imam utama. Dia bukan seorang, beberapa orang. Dia antara imam besar. Ketika itu menjadi imam mazhab Syafi'i, mengetuai ketika solat dia jadi imam. Sebab tu dipanggil Imam Ahmad Khatib. Dan dia ni spesialnya asalnya ialah orang Melayu. Tapi buat kita Arab lah. Oleh kerana dia besar di Mekah. Tapi keturunan dia, tuan, asal dia adalah orang Melayu. Imam Khatib ada yang Arab. Khatib Syarbini apa tu tu. Ada yang Arab. Tapi Imam ni nama Khatib sama juga. Tapi dia adalah orang Melayu. Bukan orang Malaysia lah. Orang Minangkabau. Dia panggil Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Orang Melayu. Hebat dulu tuan-tuan. Sama lagi orang Melayu kita. Nama popular. Nama dia lah Syekh. Nama dia imam juga. Imam Nawawi Al-Bantani. Itu beza dengan Imam Nawawi seorang lagi. Imam Nawawi Al-Bantani mengarang semua kitab. Puluhan kitab dia karang. Semua dalam bahasa Arab. Dan asal dia ialah orang Melayu. Cuma dia dibesarkan di Mekah. Lepas tu dia karang kitab Arab. Dia dapat pendidikan di Mekah. Cakap Arab. Dan setengah ulama kata dia orang ni boleh cakap Melayu. Sebab memang dia orang Melayu. Cuma lama tinggal di Mekah. Keturunan dia pun banyak di Mekah. Itu orang Melayu kita dulu. Banyak kitab-kitab Arab ditulis oleh orang Melayu. Macam ni lah tuan-puan terbaru. Syekh Nuruddin tu. Dia tak boleh nulis Jawi. Sebab tu kitab dia semua Arab. Banyak kitab dia tu. Syekh Nuruddin Al-Marmu' Al-Makki Al-Banjari. Itu panjang nama gelaran dia. Tak ada satu kitab Melayu ni. Tapi dia boleh bahasa Melayu. Dia boleh cakap Melayu boleh. Dia Arab fasih lah. Sebab tu dia mengarang kitab Arab. Dia umur, tak ingat 7 tahun atau 12 tahun. Dia dah dibawa oleh ayah dia di Mekah. Ayah dia di Mekah. Ayah dia tu Tok Guru.
sebelum balik buka pondok di Indonesia. Dan dia besar di Mekah, Syekh Nurdin tu. Last kali dia di Mesir, barulah dia datang ke Malaysia. Dia di Mesir dulu, orang panggil dia ke Azhar Thani. Syekh Azhar Thani ni maksud apa? Menjadi rujukan di kalangan orang Arab dan orang Melayu, memanglah dia lah. Menjadi tempat orang Melayu belajar kitab. Syekh Nurdin tu. Banyak kitab dia semua dalam bahasa Arab. Tidak ada satu bahasa pun Melayu. Melainkan orang terjemah. Bukan dia terjemah, orang lain terjemah dalam bahasa Melayu. Kitab Syekh Nurdin. Itu orang terbarulah. Begitulah orang dulu tuan-tuan, kehebatan Melayu kita. Dan kekuatan orang panggil apa dalam kitab Iqna'un Nufus yang ditulis Syekh Ahmad Khatib. Ahmad Khatib membuat kesimpulan dan dia bagi secara fakta ilmiah kenapa dia kata duit tidak boleh jadi item ribawi. Dia bagi hujah-hujah dia panjang lebar dan dia buat kesimpulan, dia kata qaul yang muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i, duit tetap tidak menjadi item ribawi. Habis. Okey. Daripada kenyataan yang tersebut, nyatalah bahawa jual beli yang ada riba itu ialah jual barang dengan barang. Yakni bertukar-tukar barang. Hal semacam ini jarang dan sedikit berlaku di dalam negeri ini. Riba dan jual beli ini jarang berlaku. Yang majoriti berlakunya, ni baru dia nak sebut. Yang banyak berlaku ialah beli barang dengan wang. Jadi riba yang berlaku dalam negeri ini ialah pinjam wang bayar lebih. Iaitu orang panggil apa? Riba hutang. Cuma di sini tuan dia tak cerita lebih riba hutang. Dia tak cerita lebih. Dia just cerita cara nak mengelakkan riba hutang. Baik. Kita secara umumnya tuan kita tahu dulu riba hutang itu apa dia. Tapi nak tahu riba hutang, kena tahu dulu hutang dan jual beli hutang. Kalau tidak, dia tak nampak macam mana riba hutang. Dia nampak, orang panggil apa? Pinjam bayar lebih. Itu mudah je lah. Pinjam bayar lebih ni siapa pun tahu dah. Tapi kita nak tahu secara, orang panggil jelas dan detail. Bagaimana praktis berlaku riba hutang. Sebab dalam fiqah ni tuan, dalam undang-undang fiqah, apapun hukum, dia kena tahu makna dan syarat. Makna satu benda dan syarat satu benda. Tengoklah apapun hukum tuan, inilah dia kunci untuk kita faham sesuatu hukum. Kena tahu makna dia dan syarat dia. Kalau tak cukup syarat, tak akan ada hukum. Kita perhati contoh-contoh sebelum kita nak bincang. Apa syarat riba hutang? Dan kita tahu dulu apa makna riba hutang. Sebelum tu tuan, kita tengok apapun konsep dalam sistem agama kita, sama je konsep dia. Satu hukum ada makna dan kena tahu syarat. Barulah kita boleh implement cantik. Follow syarat dia. Mudah tuan, mudah. Orang kata mudah, tapi sebenarnya bukan mudah pun. Orang kata apa? Orang kata belajar buat apa sembahyang. Dia kata sembahyang daripada kecil sampai ketua. Nak belajar lagi. Takkan tak betul-betul sembahyang. Lepas tu nak belajar apa? Kita belajar general knowledge. Kita belajar tafsir. Kita belajar hadis. Kita tambah ilmu yang berkaitan dengan umum. Ini orang yang tak faham. Ini orang yang satunya tak faham konsep pengajian dalam agama. Yang keduanya perasan lebih. Dia kata takkan, mana ayat perasan lebih? Takkan tak betul lagi. Dia kata kita semayang dah 60 tahun. Perasan lebih. Kita tengok memang confirm tak betul. Kalau kita tengok. Yang cakap tadi tumpah. Kenapa? Kerana dia tak tahu konsep umum. Dia tak tahu apa itu sembahyang. Itu dia perasan dia tahu tu. Dan dia tak tahu syarat setiap rukun dalam sembahyang dia tak tahu. Contoh tuan-tuan, saya ambil contoh. Ni contoh dulu sebelum masuk konsep, nak bagi tuan-tuan faham konsep supaya kita tak perasan sangat. Kita bukan kita lah, orang lain lah yang perasan ni. Fatihah tuan-tuan, kita ambil simple aja. Rukun qauli ada 5. Tak payahlah bincang yang sunat tuan-tuan, kita ambil yang wajib. Rukun qauli 5, dia ada syarat yang sama. Maknanya kalau tuan-tuan tahu syarat, tuan-tuan follow syarat, baru betul result dia. Jadi proses, kita kena tahu proses. Kalau nak sembahyang, kena tahu apa dia sembahyang ni. Dan setiap perbuatan dan setiap perkataan, skrip bacaan ini, syarat macam mana
result-nya ataupun orang panggil apa proses dia, barulah sah. Contoh tuan-tuan 5, baca takbir Allahu Akbar, simple je. Yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyat akhir, yang keempat selepas tahiyat akhir, yang kelima salam. 5 ni wajib. Tapi apa syarat dia? Syarat dia takbir banyak, lebih kurang 21 syarat. Ada tengah kitab 9 syarat. Tapi saya nak cerita syarat umum je tuan-tuan. Kelima-lima ni yang umumnya, 2 benda yang umum. 2 benda yang hampir sama. Dia banyak. Tapi saya nak cerita 2 yang ada persamaan ke semua 5-5. Pertamanya, kena ucap dengan betul, mengikut makhraj. Kalau kita tak belajar tuan-tuan, kita duk rasa betul. Maghdubi alaihim waladdallin. Betul tak? Peringkat siapa betul? Dia je betul. Cuba tengok karyawan sebenar, mana boleh makdu. Mau, dia makdu. Rasa lebih. Dia kata takkan tak betul, nak boleh tahu. Dia hantar makdu tu pasal dia betul. Itu saya kata orang rasa lebih. Apabila tak tambah tuan-tuan, tak belajar, memang dia akan perasan sampai bila-bila. Tak nak belajar. Dia kata belajar buat apa lagi? Daripada kecil sampai ketua. Takkan tak. Tu saya geram sangat tu. Dia kata takkan tak betul. Ni saya dengar sendiri tuan-tuan. Semalam pun saya dengar. Tu yang terus cerita malam ni. Yang cakap bukan orang biasa. Yang cakap kalau EJK. Lagi teruk tuan-tuan. Kalau EJK tak menyediakan kelas untuk jemaah dia, dia bertanggungjawab. Kalau dia tak betul, tak apalah. Dia nak tak betulkan orang lain juga. Dia dah EJK tak betul dah. Dia tak nak sediakan kelas berdoa apabila tu imam minta. Siapa bertanggungjawab? Dia bertanggungjawab kalau jemaah tu tak betul. Ini jangan duk seronok jadi EJK. Jadi seronok jadi jawatan ni. Walaupun tak bergaji. Memang. Tapi amanah tetap sama. Bayar gaji, tak dibayar gaji. Amanah depan Allah Ta'ala sama. Dia kena tahu apa amanah apabila kita pegang jawatan. Kesian dia tuan-tuan. Sebab tu kita kena cerita. Dia tak tahu sebenarnya. Yang bercakap ni, dia tak tahu sebenarnya tanggungjawab ni. Satu. Yang kedua tuan-tuan, apa yang kedua? Ni kedua bahaya. Kedua ni tuan-tuan, kalau orang betul-betul tak belajar, 90% fail. Pertama tu okey lagi lah. Kadang-kadang orang belajar tuan-tuan. Makdu tu memang teruk sangat dah. Memang dia akan belajar lah. Fatihah dia belajar cantik. Sebab syarat pertama, mengucapkan kelima-lima rukun qauli ni dengan betul, mengikut standard makhraj yang betul. Jadi kita kena cari mentor lah, cari guru lah. Cari tu imam. Imam boleh tak dengar saya baca betul tak? Imam kata okey betul. Cantik lah tu. Macam ikut karyawan kita lah, tak ada hebat sangat. Yang kedua apa yang kedua tuan? Yang kedua, an yusmi'a nafsahu jami'u hurufuhu. Wajib, bukan sunat ni. An yusmi'a jami'u hurufuhu. Wajib kamu memperdengarkan semua huruf tadi. Telinga kamu sendiri. Jangan tengok orang lain. Telinga kamu. Tuan-tuan, kalau takbir 8 huruf, telinga sendiri mesti dengar. Dengar apa dia? Yang ni orang tak faham. Di tafsir dan kitab Bajuri, dengar tu dengar apa? Dia ingat dengar suara. Bukan. Mendengar setiap makharijul huruf. Dengar betul. Bukan dengar suara. Dengar. Dengar apa? Suara. Bukan. Mendengar suara yang keluar huruf makhraj yang jelas. Macam mana contoh? Allahu Akbar. Saya dengar tak? Makhraj tu, makhraj. Saya dengar huruf kaf. Saya dengar huruf kaf. Walaupun orang sebelah saya tak dengar. Baru itu sebelah saya dengar suara je. Tak apa, dia dengar suara saya. Tak dinamakan kuat. Kenapa? Karena saya, volume saya lantunkan sekadar telinga saya dengar. Dengar apa? Bukan dengar suara. Dengar suara yang keluar huruf mengikut standard. Kena kita dengar. Ini memang tuan-tuan, awak panggil, sorry to say. Kalau tak belajar tu, memang dia tak akan dapat panduan ini. Lepas tu kena belajar. Tak boleh action sangat. Tak boleh rasa lebih. Itulah belajar rendah sampai tinggi. Apabila belajar rendah sampai tua. Apabila tua, kita belajar lebih. Syarat ini yang kita belajar waktu kita besar. Masa kalau rendah tak belajar. Syarat setiap rukun. Sebab tu dia kitab Bajuri sebut 3 versi yang ditolak sembahyang. Versi pertama, sembahyang orang yang menggerakkan bibir. Sembahyang orang gerak bibir, suara tidak ada. Ini di-reject. Macam mana? Itu bukan solat, tafakur. Dia tak tahu makna solat. Gerak bibir, nampak bibir. Tak ada langsung suara.
Cakap kita pun kalau dia bercakap, kita pun tak faham. Sedangkan qauli ni adalah bercakap dengan Allah Ta'ala. Rukun qauli, rukun apa? Rukun ucapan. Kena bercakap, kena bertutur. Bertutur tu mengeluarkan suara yang ada huruf yang boleh dipaham. Kita faham tak dia sebut kaf ke qaf? Faham, dia sebut kaf bukan qaf. Kalau kita dengar. Tapi tak syarat kita dengar, dia je dengar. Versi yang kedua yang disebut oleh Imam Baijur. Apa di versi kedua? Mengeluarkan suara yang tidak jelas. Ini ramainya. Semayang kalau Tok Musa kata semayang iti ansar. Iti. Apa tu? So. Dia semayang. Semua makhraj ke sini. Sini versi yang kedua. Imam Baijur kata apa? Dia kata wala yakfi, tidak sah. Yani la yasihu tahriku lisani bighairi isma'in, menggerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara yang jelas boleh didengar di telinga sendiri. La yakfi, tidak memada kata Imam Syafi'i, Imam Baijur. Tu versi yang kedua. Iaitu dia mengeluarkan suara tapi suaranya tak jelas, makhraj tak jelas. Hak ni semua makhraj dia duk hak. Sedangkan makhraj bukan dia halqum saja. Kena jelas. Allahu akbar. Ak duduk kat sini, bab di mulut. Bab akbar. Ra tebal. Kena jelas. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar, roh kita dengar. Halim kita dengar. Siapa dengar? Kita sendiri dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Bukan kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Kita yang tahu kadar makhraj kita. Ini syarat. Bukan perkara sunnah. Tapi perkara wajib. Dua benda ni tuan-tuan. Dan versi ketiga yang sahnya macam mana? Dua yang tak sah, yang ketiganya sah. Iaitu, kata Imam Baijur, mesti volume suara dia itu dikeluarkan sehingga telinga dia sendiri jelas. Semua huruf. Kalau huruf Fatihah ada 151 huruf, kesemuanya 151 huruf mesti telinga dia dengar. Dengan apa? Dengan makhraj. Kadang dia sebut lantung tu hak ke hak, ak ke apa, dia dengar. Kalau lah semayang tuan-tuan dengar separuh, tak boleh juga. Ada semua orang bagus tapi dengar separuh. Allahu akbar. Cantik. Fatihah dia Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia main tegelan timbul. Tak sah. Kenapa? Karena kena semua huruf 151 dengar di telinga. Tu tuan-tuan. Nak bahaya jadi imam tu. Kalau nak jadi imam, kena tawaduk, kena low profile. Kalau perasan dia tak baca kuat di telinga dia, tak payah jadi imam bagi orang lain. Sebab apa? Kita nak kena bertanggungjawab. Tak sah diri kita boleh okey lagi. Kita bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Jawab. Tapi kalaulah bertanggungjawab nak bawa orang ramai, tuan-tuan, kita jadi driver, passenger kita tak sah. Dia tak tahu pun. Kita tak sah. Dia tak perasan. Kalau dia tahu, dia tak ikut awal lagi. Sebab kita tak ikut orang yang tak sah semayang. Kena ke dia duduk sah yang ke-20. Dia tak tahu pun kita semayang tak cakap. Semayang jenis senyap atau semayang jenis sing-sing. Main je. Bertanggungjawab kita depan Allah Ta'ala. Bawa kita kesalahan kita lagi, nak bawa kesalahan orang lagi. Sebab tu tuan-tuan, kalau orang tahulah ni, orang tak berubuk menjadi imam. Berubuk jadi imam. Bagi orang lain. Tak kelapak jadi imam. Bagi orang tahu dulu. Setengah orang tu, dia tak mau jadi imam. Kenapa? Takut bertanggungjawab depan Allah Ta'ala. Kita seorang tak sah boleh gagah lagi. Nak tanggung depan orang lain. Tu. Allah. Habis tuan-tuan. Malam ni lebih sikit orang. Contoh lebih sikit. Sebab bukan geram dah. Sebab baru semalam terima. Baru semalam dengar orang cakap macam tu. Terkejut kat saya pun. Habis. Cakap tu kebetulannya dia ni ada imam lah. Murid saya ni dia nak minta lah satu surah tu. Dia imam. Jadi dia nak beritahu lah EJK kita nak kena ada ilmu surah Ain. Fiqh tak ada ni. Jawab di EJK dan masyarakat.
Kita dah lama dah mengaji. Daripada kecil sampai tua. Takkan nak mengaji benda tu lagi. Iman ni betul senyap. Nak cakap apa lagi. Itu saya cakap ke dia. Kenapa senyap pula? Saya pun tak tahu tak nak jawab macam mana. Dia pun tak tahu jawab. Itulah modal nak jawab. Wallahualam. Habis tuan-tuan. Kita nak tengok last sekali sebelum kita nak isyak. Malam ni sikit je tuan-tuan. Malam ni dah kita nak tengok syarat. Dalam apa pun ada syarat. Tengok syarat riba. Jangan mudah-mudah hukum riba. Kena tengok syarat. Kalau tahu syarat, insya-Allah tuan-tuan. Kita akan follow syarat jadi. Sembahyang pun macam tu. Kena tahu syarat. Takbir macam mana nak buat. Rokok macam mana nak buat. Syarat rokok macam mana. Syarat baca tahiyat macam mana. Dan kita follow je syarat dia. Okay, riba ni tuan-tuan dia tak sebut di sini. Riba ni apa dia? Iaitu wahwa kullu qardin jarra naf'an lil muqrid ghaira nahwin rahnin lakin la yahrumu indana illa idza syurita fi aqdih. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin. Syarat pertama tuan-tuan, yang pertamanya mesti ada akad. Mazhab kita kena ada akad hutang. Kalau tak ada akad hutang, tak berlaku riba walaupun lebih, cuma haram. Tapi bukan haram kerana riba hutang, kerana haram bayar lebih. Mengambil, memaksa orang bayar lebih walaupun tidak ada ijab qabul, walaupun tidak ada kontrak, haram mazhab kita. Tapi bukan haram kerana hutang. Kerana syarat pertama tak memenuhi, dia kena lengkap syarat. Pertamanya ialah akad aqdun qardi, iaitu akad hutang. Bukan jual beli hutang tuan-tuan, lain jual beli hutang lain. Ni akad hutang. Hutang ni untuk pengetahuan tuan-tuan, supaya kita tak berapa, kita lebih clear. Biasanya orang Melayu kita tuan-tuan, apabila sebut hutang dia nampak duit je. Riba hutang bukan berlaku pasal duit je, tidak. Dia semua akad hutang, bukan duit. Cuma kita sebut hutang, pinjam boleh pinjam duit dah. Boleh pinjam hutang, boleh hutang duit dah. Duit saja kita berhutang. Kita jangan berhutang makanan. Kita jangan berhutang kain. Kita jangan berhutang benda-benda lain. Jarang. Sebenarnya hutang boleh berlaku dalam apa jua harta. Asalkan nama harta, boleh berhutang. Minum air boleh berhutang. Air saya nak berhutang segelas. Beras saya nak berhutang 10 kilo. Nasi saya nak berhutang 1 pinggan. Boleh? Saya nak berhutang kain boleh? Tak nak pinjam, nak berhutang kain. Bayar ikutlah. Tengok dia punya owner. Owner kata bayar baju yang sama. Jenuh kita kena. Jangan baju yang sama kita pakai tu. Boleh juga nak bayar tu kalau dia terima. Maksudnya baju lain yang baru yang sama dengan benda yang kita hutang. Tapi kalau owner kata, orang mengi hutang pada kita kata, bayar apa saja yang sama nilai dengan baju. Kita boleh bayar duit RM2 yang sama nilai dengan baju. Kita boleh bagi apa pun nilai boleh. Nak bayar dengan dinar pun boleh. Nak bayar dengan emas pun boleh. Nak bayar dengan handset pun boleh. Nak bayar bagi jam pun boleh. Jam tangan kita nilai dia sama dengan baju. Boleh. Itu dipanggil bayar hutang. Dengan apa saja harta yang diterima oleh orang yang memberi hutang. Dia lain, jual beli hutang lain. Apa beza jual beli hutang tuan-tuan? Jual beli hutang dia kena follow syarat jual beli, cuma menggunakan lafaz hutang, tak bayar segera. Bayar dalam tempoh yang ditetapkan. Tapi kena kira dulu, kena tahu, kena ada barang, kena ada barang. Duit tak adalah sebab dia nak hutang. Kena ada barang. Dan barang itu kena follow syarat jual beli. Barang yang sah ditukar. Ada contoh, tuan-tuan, contoh kita biasa buat dalam jual beli hutang ni. Contoh kita nak hutang apa dia? Nak hutang beras lah 10 kilo, duit tak ada lagi. Saya beli beras ini dengan cara hutang. Minggu depan saya bayar. Itu dipanggil jual beli hutang. Dia akad dulu. Kena ada akad dulu. Cuma tak bayar segera. Contoh-contoh paling mudah, tuan-tuan pergi restoran, panggil waiter, panggil cashier tu, Dik, kira dulu dik. Dia tengok roti canai 1, air teh tarik 1. Dia kata semua total RM5. Okey, kita pun akad dengan dia hutang. Saya bayar sekejap lagi. Ataupun saya belilah, nak formal sangat tuan-tuan, skrip yang umum, saya belilah barang ini dengan harga RM5 secara hutang. Setengah jam saya bayar. Okay, settle. Itu jual beli hutang. Tapi hutang lain.
Kalau berhutang, aqdun qardi lain. Aqdun qardi lain. Apa lain dia? Kita akad hutang, bukan akad jual beli. Macam mana akad hutang? Saya beri hutang kepada kamu, nasi ini, dan bayar dalam tempoh 2 hari. Maknanya kita hutang apa? Hutang nasi. Bayar bila? 2 hari lagi. Nak bayar dengan apa? Dia setuju dengan apa, tak kisah. Dia setuju dengan duit, boleh bayar. Nak setuju dengan nasi, kita bayar nasi juga. Ataupun kita bayar dengan air, pun boleh. Apa saja yang sama nilai dengan nasi tadi. Boleh. Contoh macam mana? Tuan-puan pergi duduk di restoran, waiter bawa, kita dah tempah dia bawa air pun dah sampai, nasi dah sampai. Kita nak jual beli hutang, tak nak. Nak suruh dia kira dulu, payah. Dia pun tak nak datang kira, lambat. Kita dah nak makan dah, tak sabar menunggu. Maka cara mudahnya ialah kita hutang. Hutang macam mana? Roti ni dengan air tertarik kita ni harga dia RM5. Kita hutang dulu. Nak berlafaz boleh. Lafaz ada 2. Pertama lafaz soreh, direct. Ni, air dengan nasi ni saya berhutang dulu boleh? Boleh dia cakap. Contohlah kalau dia tahu. Kita lafaz soreh. Ataupun lafaz kinayah. Macam mana kinayah ni sindir, tak jelas pun. Dia kata, ni saya makan dulu Ataupun sekejap lagi saya bayar. Niat apa? Kinayah kena niat. Niat apa? Lafaz kita tadi sebab tak soreh. Hutang ke apa kena niat. Maksud sekejap lagi kita bayar ni, kita hutangkan dulu. Itu kinayah. Menggunakan perkataan yang indirect, tak guna lafaz hutang. Ada satu kinayah lagi tuan-puan, tanpa lafaz senyap. Itu termasuk kinayah juga kata ulama mazhab kita. Apa dia? Orang bawa datang, tak cerita pun kat cashier. Kita niat aku hutangkan barang ni, saat itu bayar. Tak cerita pun kat cashier. Boleh ke tak? Boleh. Masa kita pergi bayar di cashier, kita jangan bayar jual beli, bukan. Sebab kita tak suruh dia kira pun. Kita bayar apa? Niat aku bayar hutang yang aku makan tadi. Tanya dia, bang, saya makan roti canai dengan teh tarik berapa bang? Dia kata RM5 semua. RM5. Masa kita bayar niat hati aku bayar hutang. Sah ke tidak? Sah. Yang penting sah aja tuan-tuan. Yang penting sah. Itu dia punya orang panggil kesan daripada transaksi. Yang kita nak adalah sah. Kalau tak sah, bahaya. Big settle. Maka yang kata riba hutang macam mana? Riba hutang ini dia kena pertama mazhab kita. Mazhab lain tak apa, tak ada akad. Mazhab kita dididik. Kena ada akad. Akad apa dia? Lafaz tadi. Kalau senyap tak jadi riba hutang. Pertamanya tuan, aqdun qardi. Satu, akad hutang. Yang keduanya, jarra naf'in lil muqrib. Syarat kedua. Akad hutang ini dia panggil apa? Jarra naf'an lil muqrib. Menyatakan. Ni. Dia akad, ada satu syarat. Yang kedua, dalam akad tersebut, apa lagi? Dia menyatakan. Orang panggil jarra naf'an. Ataupun mensyaratkan, bahasa akademik. Mensyaratkan apa? Mensyaratkan benefit untuk diri dia. Lil muqrib, untuk diri dia. Apa benefit ni? Manfaat ni umum. Sama ada manfaat itu bayar lebih, dinamakan manfaat. Ataupun dia tak minta bayar lebih, tapi manfaat lain, tak, sama juga. Tak dibenarkan oleh syarak. Asalkan mengambil kesempatan daripada akad hutang, tak dibenarkan. Syarat kedua ni, dia mengambil kesempatan dengan nak meletakkan supaya menyediakan manfaat untuk diri dia. Apa manfaat ni? Umum. Pertamanya, manfaat yang kita faham, bayar lebih. Itu manfaat untuk diri dia. Satu, akad hutang. Yang kedua, di sebalik akad hutang itu, mensyaratkan ada benefit untuk diri dia. Benefit ni kita jangan faham bayar lebih saja. Bayar lebih tu memang kita dah faham dah. Itu benefit. Yang kedua tuan-tuan, termasuk benefit juga, syarat dia tak boleh. Dia tak nak kita ambil kesempatan di sebalik akad hutang. Tak nak mengambil langsung benda manfaat. Tak boleh.
Sebab dia akad tabarruk, akad untuk tolong orang. Jangan mengambil kesempatan di sebalik tolong orang. Yang kedua tuan-puan, kita tak mengambil, tak suruh dia bayar lebih. Tapi kita memerah tenaga dia. Yang tadi suruh dia bayar. Yang ni kita perah teringat dia, merah tenaga dia. Kita minta dia, apa pun tak kisah. Kita minta dia tolong kita. Tolong apa? Contohlah ni contoh. Disebut di dalam risalah Syekh Tuan Guru Haji Al-Qadahi. Contoh dia kata, aku akan bayar, aku hutang kepada kamu 10,000. Tuh, ada satu syarat. Adalah apa? Hutang. Aku hutang kepada kamu 10,000. Kamu bayar 11,000. Okey. Hutang. Kita faham. Ini contoh mengambil kesempatan bayar lebih. Contoh kedua, memerah keringat dia. Tetap dipanggil benefit juga. Asalkan ada manfaat untuk kita. Contoh macam mana? Aku hutang kepada kamu 10K, kamu bayar 10K juga. Tak tu bayar lebih. Tapi kita ambil kesempatan apa? Kamu tolong ajar anak aku. Walaupun ajar itu benda baik. Ajar Quran benda baik. Tapi syarat tidak membenarkan mengambil kesempatan kepada orang yang berhajat untuk perlu hutang duit. Cara tutup pintu. Sedikit pun ruang tak dibuka untuk mengambil kesempatan. Walaupun kesempatan nampak baik. Kita paksa dia suruh ajar anak kita. Oleh kerana kamu ni buat tahu Quran, boleh baca Quran, aku nak hutang boleh, aku bagi 10K, kamu bayar 10K je. Tapi kamu kena ajar dalam masa 6 bulan sehingga anakku pandai. Riba. Riba apa? Riba hutang. Kenapa riba hutang? Bayar sama. Kerana mengambil kesempatan memerah keringat dia di sebalik akad hutang. Jangan mengambil sebarang kesempatan di sebalik akad itu. Kita duk biasa fahamnya bayar lebih saja. Tidak. Bayar lebih pun dipanggil dipanggil benefit, dan memerah keringat dia pun dipanggil benefit untuk kita. Ataupun contoh di salah Tuan Guru Haji kata apa? Dia kata kamu bayar 10K boleh, tapi kamu tolong sapu-sapu depan rumah aku. Sama? Tak boleh. Ataupun contoh ketiga, aku bagi 10K, kamu bayar 10K, tapi kamu tolong hantar aku ke bank nak ambil duit. Tak boleh. Tak boleh syarat dalam tu. Kalau di luar tu syarat tak apalah. Contoh macam ni. Okey, aku dah bagi, aku berhutang 10K, bayar 10K. Habis, ijab kabul, selesai. Di luar akad itu, duk sembang. Tapi aku ni nak pergi ambil bank, tak ada siapa ni. Boleh tolong aku gantar. Itu di luar akad, tak ada masalah apa. Ataupun kita suruh dia sapu sampah. Di luar akad dah. Ambil kesempatan di luar akad. Boleh. Cuma, dia nak buat tak buat tu atas dia lah. Tapi kita tak memasukkan benda itu di dalam akad. Tak di dalam akad. Okey, habis settle. Tu syarat yang kedua. Dia ada dua syarat asasnya. Kalau detail tuan-puan, dia asas dua lah. Kalau detail dia pecah di mana? Pecah benefit itu lil mukrib, untuk diri dia. Kalau benefit untuk orang lain, tak jadi riba. Dia mesti dia panggil apa? Jarra naf'an lil mukrib, untuk orang yang berhutang. Mesti benefit untuk diri dia. Tapi kalau benefit itu dia tetap untuk orang lain, tak apa. Tak jadi riba. Contoh macam mana? Mu bayar hutang aku 10,000 boleh. Bayar 10,000 pada aku, tapi lebih, aku tetapkan lebih 2,000. Dia hantar di pondok asfal. Dia kata, kaya ni kedekut. Dia kaya sebenarnya. Tapi dia nak berhutang dengan kita. Kita ambil kesempatan dia. Ataupun dia susah juga, tak apalah. Kita tetap juga. Dia ni, aku tahu je ni payah nak sedekah. Dia nak berhutang kita, kita ambil kesempatan untuk buat kebajikan pada dia. Bukan pada kita. Dia yang kena bayar lebih kepada asfal. Pada pondok kita. Contoh saja boleh. Tak jadi riba. Habis. Yang ada ghaira nahwin rahni ni tuan-tuan akan datang. Akan datang tu dia detail. Tapi asas itulah dia. Ada juga syarat dalam akad tak jadi riba. Itu dia panggil melainkan
rahnin, melainkan ada benefit, kita tetapkan benefit, beberapa benefit untuk diri dia yang dikecualikan. Contoh apa? 10,000 boleh, bayar 10,000 tapi kena cari saksi. Itu kan benefit untuk diri dia juga. Itu tak jadi riba. Kena cari saksi sebab takut tak bayar, siapa nak jadi saksi? Kau kata tak buta dengan aku. Jadi saksi mana? Cari orang jadi saksi. Kita suruh dia cari saksi, maka tak jadi riba. Itu pengecualian. Pengecualian benefit untuk diri dia yang tak termasuk riba. Ataupun rahnin. Kita panggil apa topan? Rahnin ni kena bawa barang sebagai cagar. Rahnun. Rahnun tu maknanya cagaran. Nak butan boleh 10k, butan 10k, bayar 10k, tapi kena sediakan cagaran. Cagaran bentuk apa? Bentuk geran tanah, bentuk motor, bentuk kenderaan, apapun cagaran boleh. Cagaran tu benefit dah untuk dia, ya, tapi benefit ini dibenarkan oleh syarak. Dua benda, saksi dan juga cagar, tak apa. Orang dulu tuan-tuan biasa berhutang, dia minta cagar. Tu lahirnya Rahnu sekarang ni, Rahnu diprofesionalkan lah. Rahnu dah cantik dah sekarang ni kan. Apa dia? Kad bank. Cagar apa saja boleh. Minta kad bank, minta IC laku. Minta kad bank. Boleh, apa saja cagar boleh. Itulah lahirnya, kita akan bincangkan datang. Ada tajuk khusus spesifik, nama tajuk itu ialah Rahnun. Bagaimana nak akad Rahnun? Akad Rahnun ini mesti ada dulu, sabit dulu akad hutang, baru lahir Rahnun. Kalau tak ada akad hutang, tak lahir Rahnun. Rahnun ni cagaran. Kenapa nak cagar? Kerana hutang. Hutang dulu baru cagar. Baik. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita tak sempat, masa dah lewat. Kita akan bincang akan datang. Malam ni makna dan syarat dulu. Akan datang ni kita akan bincang solusi dia. Solusi dulu akan datang. Kita nak berhutang 10k, kita dah tahu malam ni tuan-tuan. Dalam syarat itu kena nak jadi riba hutang ini mesti ada akad lafaz hijab qabul. Dan yang keduanya, mesti dalam akad itu ada syarat benefit. Sama ada bayar lebih ataupun benefit lain. Dua syarat ni je. Ada. Tapi kalau tak ada hijab qabul, ataupun hijab qabul sebelah, aku hutang pada kamu 10k, kamu bayar 12k, ambil ni senyap, tak cakap apa. Tak jadi riba. Tak jadi riba. Tapi haram juga dia meletakkan 2k itu haram. Kenapa? Kerana mengambil harta orang cara tidak dibenarkan oleh syarak. Sebab syarak menyediakan saluran untuk ambil harta orang. Nak ambil keuntungan, ada cara dia. Ada angkat keuntungan. Dia boleh jana keuntungan. Tapi tiba-tiba dia nak mengambil akad yang tidak dibenarkan oleh syarak. Itu haram. Sebab banyak cara dalam Islam tuan-tuan, akad yang Allah sediakan untuk jana keuntungan. Antaranya akad jual beli, antaranya akad sewa. Ini dipanggil akad untuk menjana pendapatan. Akan datang kita cerita juga tuan-tuan, solusi dia kita dah tahu. Macam mana pula kalau kita, cara untuk kita buat supaya tak berlaku riba. Macam saya pinjaman di bank macam mana, pinjaman kereta macam mana, pinjaman rumah macam mana. Solusi dia insya-Allah bulan depan ada dua akad sebagai solusi untuk mengelakkan daripada riba. Dan dua akad inilah popular dibuat oleh bank-bank Islam dan bank-bank lain yang menawarkan Islamic product. InsyaAllah bulan depan. Dan kita cerita juga bulan depan tuan-tuan, minggu akan datang, 5 hukum berhutang. Pertamanya, haram bayar lebih, jadi riba. Yang kedua, wajib. Yang ketiga, sunat. Yang keempat, makruh. Yang kelima, harus. Jadi dia ada hukum tu, berhutang bayar lebih. Ada hukum. Ada hukum. Kita dah nampak hukum wajib je. Kita dah nampak hukum haram jadi riba aja. Ada hukum sunat bayar lebih. Ada hukum wajib bayar lebih. Wajib bayar lebih hutang. Ada hukum sunat dan ada hukum makruh bayar lebih. Dan ada hukum harus sahaja bayar lebih. Wallahu a'lam. Baik, sedikit ilam tuan-puan, sekali lagi kita ilam. Tak silap hari tu dah ilam dah. Untuk kelas pengajian bulanan di An-Najah. Kita ulai. Sekarang ni kita banyak kali ilam tuan-puan. Banyak nak memeriahkan suasana.
An-Najah ni ataupun di Putrajaya ni kita buat kelas pengajian dui bulanan setiap bulan, kelas intensif kita panggil. Maghrib ni dia kelas santai je sebab sementara nak isyak. Tapi kelas intensif di mingguan ini kita baca hampir totalnya dekat 2 jam lah. Tapi kita break lah, kita break. 3 kitab iaitu setiap Ahad minggu kedua dan minggu keempat. Pukul 9 pagi sampai pukul 11.30. Dengan break dan ada jamuan makan disediakan oleh pihak penganjur. Kita 3 kitab kita baca. Kitab pertama, semua kitab basic tu, modul basic untuk cover tanggungjawab basic kita dengan Allah Ta'ala. Pertamanya ialah kitab fiqh, ibadah, ada 4 jilid. Baru duduk jilid pertama tu, baru duduk di perkara batal wuduk baru. Yang keduanya ialah kitab usuluddin, ciri mengenal Tuhan, 13 ciri je kita fokus. Dan kita yang ketiganya untuk integriti, kita panggil bagaimana nak bina, nak polish hati kita supaya buang perasaan-perasaan yang orang panggil perasaan nak menunjuk ibadat kita, perasaan takabur, rasa ego. Semua tu kita kena buang dengan ilmu penawar bagi hati. Tapi kitab kita tu dia agak tinggi sedikit. Kita baca kitab pertengahan iaitu Simarul Jannah. 3 kitab. Dan dia cuma yang tumpah dia agak berbeza dengan Maghrib. Kalau Maghrib ni datang percuma saja. Maka di Ahad itu dia ada bayaran. Sebulan yuran tumpah kena bayar RM50 saja. Sebulan itu 2 kali attend kelas itu RM50 saja. Dan sumbangan itu tumpah bukan untuk pihak pengajar dan bukan untuk AJK yang berkhidmat ini, tidak. AJK berkhidmat kerana orang panggil ikhlas dan juga orang mengajar pun tak ambil duit. Kita nak masukkan, nak tolong tuan-puan masukkan duit tadi ke tabung pondok. Itu cara jana pondok. Cara jana pendapatan pondok tuan-puan, pondok kita tak ramai pun, tapi walaupun tak ramai ada di Bangi, pondok Bangi lama. Jadi beroperasi dah 2-3 tahun dah dengan kitab modul kita lama lah. Ada 2-3 orang pelajar sana. Dan cara kita nak operasi lebih kurang, cara kita nak jana pendapatan kita tuan-puan untuk nak support bulanan pondok itu lebih kurang 7 ke 8 ribu ni bendahari pondok. 8 ribu sebulan ataupun 7 ribu gitulah. Tak tinggi pun bulanan, operasi bulanan. Jadi kita memang opanya pun sumbangan daripada orang ramai. Kita buka habis, kita buka. Kita tak buka setiap bulan tuan-puan. Kalau kita setahun sekali je kita buka umum. Setahun sekali, dan yang kita dah ambil ni adalah bulanan. Kita tak collect setiap bulan, kita collect bawa tabung, tak ada. Biasanya kita collect setiap tahun ni kita akan umum untuk setahun sekali, untuk siapa saja yang nak derma umum setahun sekali untuk pondok. Dan setiap bulan itu orang yang ikut kelas pengajian itu dia support setiap orang setiap bulan RM50 sebulan untuk operasi pondok. Mudah-mudahan tuan-puan kita ada pahala saham kita di pelajar-pelajar yang bertukar lumuh. Setiap hari, setiap malam dia orang belajar dapat pahala mengaji. Kita tak sempat mengaji seperti mereka, kita nak pahala insya-Allah. Dengan support kita itu ada pahala mengaji. Dan keduanya tuan-puan, kita akan datang pahala mengajar. Dia orang ni akan mengajar balik, maka kita ada saham. Untuk dapat ilmu mereka ini ada saham kita. Maka tetap Allah akan bayar kepada kita pahala mengajar. Wallahu a'lam. Ini baru tanpa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.